الحمد لله الحمد لله القائل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama Islam memandang manusia yang rugi ini bukan sekadar kerugian daripada sudut harta benda, wang ringgit, perniagaan dan sebagainya. Akan tetapi hakikat sebenar manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ialah manusia yang rugi di akhirat kelak. Hal ini dikatakan demikian kerana orang-orang yang rugi di akhirat kelak tidak akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di syurga Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, siapakah golongan manusia yang rugi ini? Antara golongan manusia yang rugi ini ialah yang pertama, yaitu golongan yang beramal dengan sepenuh tenaga di dunia, namun hasilnya hanyalah mendapat kekecewaan dan kekesalan di akhirat. Mereka mensia-siakan hidupnya selama di dunia dengan melakukan perbuatan yang batil dan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengejar kepentingan dunia sahaja tanpa memperdulikan bekalan amal untuk kehidupan di akhirat. Mereka juga menyangka bahawa perbuatan yang dilakukan di dunia adalah sebaik-baik amal, padahal hakikatnya amal mereka tertolak dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 105 yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Merekalah orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amal-amal mereka
maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seterusnya yang kedua, golongan manusia yang rugi ialah mereka yang mencari agama selain daripada agama Islam. Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mensyirikkannya serta mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini boleh dirujuk melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85 yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Yang ketiga, golongan manusia yang rugi juga ialah mereka yang memiliki amal ibadah yang banyak namun melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Mereka yang melakukan perbuatan ini akan mendapat kerugian yang besar di akhirat kelak, bahkan akan menjadi seorang yang muflis di akhirat kelak, kerana segala amal ibadat mereka akan habis digunakan untuk membayar perbuatan dosanya yang dilakukan terhadap orang lain. Hal ini bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang muflis di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki wang dan harta kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya umatku yang muflis ialah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, akan tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang daripada mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum dipenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang daripada mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, yang keempat, orang yang rugi ialah mereka yang tidak melazimi diri untuk senantiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah sesuatu kaum yang berkumpul dalam sebuah majlis kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak pula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis tersebut, kecuali mereka akan mendapat kerugian pada hari kiamat. Yang kelima, mereka yang rugi ialah mereka yang merasa gembira dengan kejahatan dan tidak merasa malu dengan perbuatan mungkar yang dilakukan tanpa memperdulikan dosa dan akibatnya di akhirat kelak. Mereka juga mengutamakan dunia daripada akhirat sehingga mereka lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehidupan dunia tempat untuk mereka mendapat keseronokan dan kegembiraan semata-mata. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 4 hingga 5 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Oleh itu, tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Merekalah orang yang akan beroleh azab seksa yang buruk di dunia, dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang yang paling rugi. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu mengelakkan diri daripada golongan
dalam kalangan golongan-golongan orang yang rugi. Kerana orang yang rugi tidak akan mendapat kebahagiaan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan mendapat azab seksa yang keras di neraka Allah Subhanahu wa taala. Elakkanlah diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan kerugian kita di akhirat kelak. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping senantiasa bertaubat dan memohon keampunan kepadanya, kerana dengan cara ini sahaja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Yang bermaksud, ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas
Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syariatika Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan Jahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah Maisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'inna rakhiyan wa سائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.